Walaupun saya tak pernah dengar. Ini kali pertama dapat Syekh memberitahu kita kepentingan menjaga salat dengan cinta Rasulullah SAW. Jadi bila kita fikir balik, kita tengok, iya betul. Sebab yang membawa salat itu adalah Rasulullah. Perjalanan Isra' dan Mi'raj itu dipakejkan, diringkaskan menerusi salat. Sebab tu topik ini kita letakkan sebagai perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau kita nak tengok, sebenarnya dia terletak dekat peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi bila saya Ustaz Razak minta untuk tengok topik, saya kata Ustaz, kita letak ni boleh tak perjalanan menuju Allah. Kenapa? Sebab waktu tu saya melihat tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia sebenarnya Isra' Mi'raj kita kalau nak tengok, dia sebelum dengan selepas. Bagaimana Isra' Mi'raj itu di Isra' dan Mi'raj kan, dan bagaimana natijah selepas berlaku Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' dan Mi'raj ni, Isra' dan Mi'raj dia macam satu perkara yang berada di satu nukta ataupun point yang besar, stesen yang besar, yang mana dia connect, dia mengaitkan sebelum itu dengan selepas, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan macam mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dapat memanfaatkan daripada dalam keadaannya sedemikian. Meringkaskan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Kerana perjalanan Isra' dan Mi'raj ini hanyalah perjalanan yang mana nak menceritakan tentang, kita dah tahu cerita ni, anda tak nak ulang-ulang lagi. Sebelum Isra' dan Mi'raj memang ada cabaran yang berlaku dalam masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melalui macam-macam masalah, kepelbagaian masalah yang Rasulullah SAW lalui. Bila kita kata Rasulullah melalui masalah, bukan sama dengan kita maknanya macam masalah kita hari ni tak dapat cendol yang masalah contoh yang tu, bukan yang tu Dia lain lah dengan cerita Rasulullah SAW. Masalah Rasulullah maknanya nak sampaikan dakwah Allah ni, orang cerca, orang tolak kan. Salah satu cerita yang menarik, bila Rasulullah SAW keluar daripada Mekah pergi ke Taif. Ni nak masuk Mekah balik ni. Salah satu yang berlaku nak masuk Mekah balik ini, apa berlaku? Saya tak tengok masa dulu. Saya tengok 9 okay. Apa ni? Hari satu yang lebih sikit. Dia Isra' Mi'raj kan cepat kan. Jadi kita pun terkesan dengan cepat Isra' Mi'raj. Okay. Saya apa, Ustaz baru datang tadi, kita sembang-sembang dulu. Jadi Isra' dan Mi'raj tadi cerita kat mana? Perjalanan daripada Taif nak masuk ke kota Mekah tu, salah satunya adalah Rasulullah bila nak masuk kota Mekah balik, itu ada konsep yang dinamakan sebagai kita perlu ada orang yang sama-sama jadi bodyguard untuk masuk. Sebab dalam perjalanan ni boleh saja orang akan ada penyamun, curi harta dan sebagainya. Jadi memang salah satu adat budaya zaman dahulu, daripada satu tempat ke satu tempat mesti ada konvoi mesti ada sama-sama. Tak boleh nak sorang-sorang aja. Anything berlaku ada masalah. Dan kita tengok cerita ni menarik gagal. Kita perlu lihat gagal dalam kehidupan kita sebagai produktif failure. Bukan gagal terhenti dekat situ. Setiap daripada kita pasti akan lalui kegagalan. Setiap daripada diri kita tak akan boleh lari. Tapi cara kita lihat kegagalan tu kita perlu tahu. Sebab Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kita nak katakan dalam kategori gagal ke tidak? Taklah Ustaz, takkan Rasulullah gagal. Okey, nanti kita sekarang bila kita tengok dengan kacamata, ya Rasulullah SAW kan, betul tak? Tapi sekarang Rasulullah SAW nak ajak orang di Taif sama-sama memeluk agama Islam, mempercayai bahawasanya Allah itu satu. Rasulullah tak dilayani dengan baik. Itu namanya gagal ke tidak? Dari kata mata yang macam orang kata biasalah, jangan tengok ni. Itu macam gagal kan? Sebab orang ajak tapi tak ikut kan? Orang ajak tapi tak ikut. Nabi Nuh diajakkan untuk beriman, yang tak ikut sama siapa antaranya? Yang Nabi Nuh kecewa siapa? Keluarganya. Dalam kacamata manusia, itu kekecewaan ke tidak? Kekecewaan.
Gagal. Nabi Yusuf kan, ayahnya Nabi siapa? Ayah Nabi Yusuf, Yakub. Ya, Nabi Yusuf antara anak yang orang kata okey, yang lain walaupun para ulama kata kita jangan berinteraksi macam gitulah, itu mungkin kurang adab. Tapi sekarang kita ambil dari segi kacamata manusia. Yang lain tu tak dengar sangat kata kecuali Nabi Yusuf. Kerana Rasulullah SAW sebaik-baik orang yang kita perlu jadikan contoh, yang menjadikan ibadah adalah center dalam kehidupan. Kita perlu centralizekan ibadah dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita lalui, ibadah. Masalah, ibadah. Hadapi masalah, ibadah. Dalam hadis lain ada sebutkan tentang perkara yang ni. Saya rasa ini menarik. Lupa saya. Dah lama tak pakai hadis ni. Tu waktu dekat Mesir lah, baca-baca hadis, kita ternampak-nampak hadis. Jadi salah satu hadisnya, maknanya sebaik-baik ibadah selepas doa. Apa bahasa lain? Sebaik-baik ibadah selepas doa. Ahsanul amali ba'da doa. Sebaik-baik ibadah selepas doa. Ini cerita pasal doa. Sebaik-baik ibadah selepas doa adalah penantian, kesabaran. Maknanya dalam kehidupan kita, bila kita kembalikan peristiwa ibadah ini, dia tidak boleh dilupakan bahawasanya dalam ibadah kita lalui masalah. Itu sebenarnya kita sedang beribadah. Kenapa? Sebab dalam masalah kita ni akan ada nilai-nilai kesabaran yang diuji oleh kita. Dan bila kita bersabar, ibadah. Bila kita bersabar, itu ibadah. Sebab itu digandingkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita, dalam Al-Quran sebut, minta bantuan daripada apa? Solat dan juga sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kerana dalam kehidupan kita, bila kita nak dapat ibadah selain daripada solat, itu adalah sabar. Sabar tidak akan menjadi ibadah dalam kehidupan kita kecuali kita lalui keperitan dan ujianlah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sabar, meninggalnya seorang isteri, sedih. Lepas tu selepas itu Rasulullah SAW tetap rasa macam gundah gulana ke? Ada pada jemaah sekalian. Kalau kita nak ceritakan adakan seminar Rasulullah ni tak habis. Tapi yang kita boleh ringkaskan di sini adalah apa? Perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sama sekali kita abaikan keluarga kita. Sebab Rasulullah SAW sebut apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan keluarga. Dan Rasulullah SAW cakap dengan confidence ni. Ini orang kata ni leadership lah, pemimpin. Takkan pemimpin nak malu-malu kan? Jadi Rasulullah kata bukan nak action, sebab nak tunjukkan, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Wah. Kita bila nak ikut orang yang macam gitu pun kita macam wah bagus. Ini dengan keluarga ni tip top. Jadi kita nak ada pemimpin yang macam tu. Jadi Rasulullah SAW bila isyaratkan kepada kita, Rasulullah nak memberitahu kepada kita, khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan keluarga, dan aku adalah orang yang baik dengan keluarga. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, poin yang ketiga saya adalah jangan ingatkan bila kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, tadi janjinya ni sekarang dah 9:22. Menjadi amanah sampaikan. Dia takut nanti tergantung hanging. Nanti salah faham pula kita terus sikit. Kita ambil 9:30 boleh Majlis sekalian. Semua mata dah kanan, kiri, kanan. Saya ingat tengah zikir la ilaha illallah. Rupanya tengok donat. Saya kenapa kanan kiri. Oh, ingatkan tengah Isra Mi'raj sambil la ilaha illallah. Rupanya la ilaha donat. Tak apa manusia. Tak apalah. Jadi tadi yang poin ketiga, jangan bila kita ingatkan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita abaikan keluarga kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir saya nak akhiri. Ini praktikal. Maknanya ini supaya saya harap dia menjadi satu relevan lah dalam kehidupan kita. Mungkin bila kita nak cakap tentang masalah
Umum sangat Ustaz, setiap daripada kita mempunyai masalah dan masalah kita pelbagai. Senanglah Ustaz kata. Okeylah, saya tak kata senang, saya pun kata susah. Tapi saya cuma harapkan kita melihatkan masalah itu sebagai ibadah. Sebab tu saya letak poin saya yang kedua. Yang ketiga, poin saya adalah bila kita nak kata nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan abaikan keluarga. Keluarga juga merupakan ibadah kita. Lain. Sekarang nak minta sekarang Ustaz suruh kata ibadah lah, masalah lah, keluarga lah, banyak sangat. Sekarang saya masuk poin yang keempat. Okey? Boleh? Poin yang keempat, dalam cabaran kehidupan kita sekarang ini adalah apa, para yang sekalian? Sekarang ni, yang biasa kita lihat. Sebab kita tak disamakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tadi saya katakan kan, hati-hati bila kita komunikasi dengan anak kita ke, dengan cucu-cucu kita ke, dengan orang-orang yang lebih hati-hati dengan benda ini, sensitif. Jangan kita samakan, lain nanti orang akan nampak lain. Jangan kita, sebab nanti kalau anak-anak muda yang vokal, nanti dia jawab, kita tak boleh jawab pula. Apa dia kata? Oh, sama ke? Bapak tahu guna phone? Dulu ada phone ke? Nanti dah masalah ke? Dulu ada pelajaran banyak ke? Nanti dia dah jawab macam gitu, dah susah. Okay? Pokoknya jangan nampak zaman dulu dengan zaman sekarang sama. Ada beza. Yang sama tu solat tak apa. Poin saya yang keempat sekarang. Dalam keadaan pelbagai demand di dunia sekarang ni, kalau siapa yang cara kerja dia tu memang cara ikut kerja demand yang tinggi, boleh dapat merasai. Siapa yang masih lagi bekerja, yang orang kata kerja tu yang agak aktif, boleh merasai cabarannya berbeza, kan? Apa cabarannya? Cabaran kita zaman sekarang adalah apa? Banyak demand yang saya. Tapi kalau nak cerita demand ni nanti kita tak boleh faham. Jadi nak kena ada satu sesi lagi lah. Cuma saya nak katakan banyak demand sekalian. Banyak sangat. Lagi-lagi kita hidup di Singapura. Banyak betul. Sekarang semua menuju kepada pastikan perform yang betul. Nak ini betul, nak itu betul. Okey. Sebab dunia bergerak cepat sekalian. Kalau tak percaya tengok ekonomi je. Macam mana ekonomi kita sekarang bergerak. Fluctuation je cepat. Turun cepat. Macam mana dalam satu keadaan ekonomi gini, sekarang ekonomi tengah gini. Kenapa dalam sekarang kita ada nak kena cerita pasal bajet lah, government nak kena cerita pasal ni lah, nak kena ada. Kita kalau tak ini penuh dengan kehebatan peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hambanya yang diisra'kan dan dimi'rajkan. Yang diisra'kan dan dimi'rajkan. Artinya dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.